Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saudara Ketua Menteri, Saudara Chow Keong Yeow, saudara saya mantan Ketua Menteri Lim Guan Eng, TKM1 dan Dr. Muhammad, rakan-rakan pimpinan PDC, Sesatuan Kerajaan Negeri Tun Rusli dan ahli mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli Dewan Negeri dan semua yang hadir. Terima kasih. Sejarah Pulau Pinang dari segi industri memang istimewa dan melalui PDC yang telah meneroka industri agak awal dan membentuk satu atau melakar perubahan dari segi struktur pertumbuhan ekonomi negara. Jadi saya ingin mulakan dengan menyatakan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang sejak dulu sampai kepada Saudara Lim Guan Eng dan sekarang Saudara Chow dan PDC kerana telah meletakkan asas yang baik yang memungkinkan negara menjadi negara industri sejak tahun 80-an, 90-an dan sekarang. Dan dengan plan perindustrian baru, sudah lihat penekanannya agak berbeza. Plan perindustrian baru ini tidak lagi berdasarkan sektor, tetapi menekankan tentang mission. Beberapa keutamaan yang disebut dalam perencanaan ekonomi madani termasuk isu peralihan tenaga dan juga transformasi digital. Dan ini semua juga punya kaitan dengan aspek industri baru. Kalaupun dalam umpamanya microchip tidak lagi back end tetapi menekankan tentang front end. Saya tidak mau bicara banyak soal industri ini kerana Saudara Chow dan PDC lebih arif daripada saya. Tetapi saya nak tekankan tentang prasarana dan persiapan tenaga kerja. Dalam perbincangan dengan beberapa syarikat-syarikat utama, sama ada di Pulau Pinang atau Kulim High-Tech atau Selangor dan di Johor, umumnya syarikat-syarikat besar baik Infineon atau Geely, Proton atau Nvidia, Jason di Johor sekarang, semua menyebut bahawa mereka agak secara umum senang dengan prasarana yang disediakan, nisbah kepada beberapa negara lain, dan bangga dengan keupayaan, kemahiran tenaga profesional kita. Daripada pengalaman Intel di Pulau Pinang sehingga sekarang, jurutera kita, kepakaran IT dan juga disiplin pekerja, itu semua dianggap mencatat prestasi yang baik. Terkait dengan sinergi yang diperlukan ini, menyediakan ekosistem dalam perindustrian yang nyata lemah dan perlu diberi perhatian ialah mutu latihan. Yang niche yang kurang, sama ada bidang kejuruteraan atau IT, yang memerlukan suntikan latihan baik oleh MITI dan kementerian-kementerian yang berkaitan, dan saya percaya PDC seperti itu juga langkah yang dibuat oleh PSDC itu akan membantu memberikan latihan kemahiran tambahan. Saya bicara dengan Nvidia baru-baru ini dan sebelum itu Infineon, Geely, semua mengatakan dengan kepesatan perubahan yang berlaku dalam bidang industri teknologi tinggi dan digital, ternyata kita harus beri ketumpuan yang cukup baik dan berkesan dalam bidang ini. Jadi saya ingin syorkan selain daripada yang dilakukan oleh kementerian melalui TVET, Politeknik dan latihan-latihan termasuk AI yang diperkenalkan baru-baru ini, kita mohon supaya pengalaman Pulau Pinang
sinergi dengan industri dimanfaatkan. Pengalaman Pulau Pinang, PDC dan juga saya ingat PSDC namanya yang latihan sinergi ini, itu saya dah minta supaya diteliti oleh TVET dan oleh kerajaan-kerajaan negeri Selangor dan Johor dalam skala yang lebih besar. Dan TVET umpamanya, daripada jentera kerajaan menguruskannya, tidak ada sebab mengapa beberapa TVET di Pengerang, di Batu Rakit atau di Kimanis dikendali secara langsung oleh Petronas. Kalau TVET di Tanjung Malim atau di Perak, lebih baik dikendali oleh Jili. TVET di Pekan Pahang dikendali oleh Proton. Begitu juga syarikat-syarikat TVET di Pulau Pinang. Sampai ketikanya di mana kita minta syarikat yang memerlukan tenaga kerja, mereka sendiri ambil inisiatif dan melatih dengan jentera backup oleh kerajaan. Dan dengan cara yang sedemikian, mereka melatih jurutera ataupun lulusan TVET yang diperlukan oleh syarikat, bukan diperlukan oleh kerajaan. Ya, kerana kita tahu kebanyakan yang dilatih ini akan memenuhi keperluan kerajaan. I think this issue need to be emphasized. There is no question that Penang has achieved tremendous, commendable success in terms of industrialization. And the fact that we are now with BKIP 3 is clearly a showcase that you have expanded and excel in this field. No, but we have also to recognize that with this pace of change, during the post-normal times, I used to say it in Kuala Lumpur quite a number of times, that there are three clear characteristics, ingredients of post-normal times. It is chaotic. It is full of contradictions. And it is clearly complex. And the pace of change and the problem, the acuteness of the problem is happening somewhat at the same time. The term used is simultaneity. All issues, be it migration or climate or civil strife or quality education, all creating this demand and challenge at a particular time simultaneously. So this is precisely what is termed as post-normal times. And if we do recognize this, we can't imagine that we can resolve the complexity, contradiction and chaotic conditions through normal means. We all recognize that we need to embark on a shift, paradigm shift. Now if you read Thomas Kuhn, paradigm shift is not minor changes, is not minor adjustments. Paradigm shift is the preparedness to undertake bold measures to accept the complexity and then embark on this change. That's why we need political leadership and civil service and technocrats that recognize this problem and come up with some clarity in policy and the capacity to effectively execute these programs. That is why we have, for example, tried to introduce in the Madani economy the issue of energy transition, digital transition, and dealing with the issue of food security in a major radical manner. Dan dalam mana keadaan pun bila langkah-langkah itu dianggap radikal, dia akan menimbulkan sedikit ketegangan. Umpamanya bila kita katakan ketegasan untuk menentukan supaya negara ini diatur dan hentikan kecelaruan dan salah guna kuasa dan penyelewengan rasuah yang telah mencekam negara kita. Ini tidak semudah apa yang kita bicarakan. Ia akan mengundang reaksi dan tentangan dari
kalangan yang berkuasa dan maha kaya. Bila PDRM umpamanya mengambil langkah berani bertindak terhadap gerombolan pengedar dadah terbesar di Sabah yang diketahui oleh semua, dibiarkan sekian lama, diizinkan berlaku berleluasa, tapi bila sekali diambil tindakan, ia memerlukan kecekapan, keberanian, ketangkasan seperti yang ditunjukkan oleh PDRM tahun lalu, ya. Dan dalam hal yang sama, bila SPRM pokoknya mampu bertindak, bukan sekadar masalah politik, bukan masalah orang-orang kecil, tetapi apa yang dianggap sebagai orang-orang yang terkait dengan menggunakan kuasa, menggunakan kekayaan berpuluh bilion ringgit yang dilepaskan sekian lama dan tidak ada penguasa yang mampu dan berani bertindak. Jadi saya ucap tahniah kepada SPRM yang berani bertindak yang sedemikian. Only through good governance, clarity in policy, and effective execution of these policies can we embark on this new plan. Dan saya tahu dalam keadaan ini, dari segi kejayaan saya tidak nafikan. Sudah tahu dalam angka-angka yang dikeluarkan oleh MIDA, pencapaian Januari sampai September 2023 sampai ke 99.6 bilion ringgit, dan ini suatu yang membanggakan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, baik serangan Israel di Gaza ataupun dengan laluan Suez Canal yang terbatas, ataupun perang Rusia Ukraine. Seperti biasa, Ketua Menteri Chow menyuarakan tuntutan-tuntutan. Sampai saya bagi tahu, saya bukan ahli Parlimen Pulau Pinang, saya mewakili Tambun. Tapi seperti Kuan Ing kata, jangan lupa saudara anak Pulau Pinang. Jadi saya ingat. Jadi sebab itu kita akui, ya, bahawa dengan melonjakkan program industri dan kejayaan Pulau Pinang, ia juga memberi tekanan kepada infrastruktur yang ada. Sama ada lebuh raya atau pelabuhan ataupun airport, lapangan terbang. Jadi sebab itu kita telah umumkan menyegerakan untuk, ya, pelaksanaan LRT, kemudian membesarkan lapangan terbang bayan lepas. Dan saya telah beritahu kepada Saudara Chow dalam perbincangan saya dengan Saudara Anthony Loke, Menteri Pengangkutan, untuk tidak menggunakan kerangka pelaksanaan yang lama. Jadikan pembesaran lapangan terbang bayan lepas ini sebagai program yang mendesak, yang perlu disegerakan. Maka kalaupun diadakan tender, proses tender yang dipercepatkan dan tidak melalui proses tender biasa, supaya pelaksanaannya tidak bermula akhir tahun, tapi kalau boleh lebih awal daripada itu. Jadi kalau nak minta, dia minta 10, kita bagi 3, saya ingat luluslah dalam projek ini. Jadi yang lain saya tahu kesesakan dari Saudara Chow dalam perjalanan, dia pastikan saya ikut jalan di mana banyak sekali disesakkan kereta, untuk meyakinkan saya bahawa ada keperluan mendesak. Saya kata tak perlu begitu. Saya tahu, ya. Dia sebut di juru begini, di sempadan begini, kemudian laluan jalur keluar dari pulau, kesesakan di seberang. Jadi dia sepanjang perjalanan kereta tadi, dia cerita problem saja Pulau Pinang. Jadi ini maknanya Ketua Menteri yang baiklah, ya. Maknanya dia terangkan masalah kerana tak mudah dapat. Dia kata captive audience. I don't have a choice. I'm seated beside him. I have to listen.
Jadi saudara, saya ingin juga sekali lagi disebut bahawa ada isu lain yang disebut oleh pelabur-pelabur. Tahun lalu saya banyak juga keluar di negara China, ke Amerika Syarikat, ya, dan ASEAN dan juga di UAE, Arab Saudi. Seperti mana saya sebut, umumnya positif, tapi disebutkan tentang pertama, mutu dan keupayaan tenaga terlatih, baik, berdisiplin, tetapi ada niche yang patut diberikan penekanan tambahan yang menjadi cabaran kepada politeknik, kursus TVET dan universiti untuk melakukan sesuatu yang lebih cepat. Saya juga telah mengarahkan universiti supaya tidak gunakan kaedah Board of Studies dengan kelulusan cara lama, tapi mengadakan satu program yang boleh percepatkan kelulusan beberapa program baru. Kalau kita gunakan kaedah lama to introduce satu AI unit, it goes through dean, faculty, then the Board of Studies, and back to the council, back to the Ministry of Higher Education. It takes 1.5 to 2 years to start. By then, dunia ilmu AI itu dah berubah. Jadi itu tak boleh lagi pendekatan yang sama. Tapi satu lagi perkara yang disebut oleh pelabur ialah apa yang disebut sebagai ease of doing business. Walaupun kita cepatkan, tapi masih ada pandangan bahawa berbanding, saya tidak mau sebut syarikat mana, ya. Ada syarikat yang nak pilih Infineon umpamanya, pilih di antara Texas, Jerman, Malaysia dan Amerika dan Europe. 4 negara. Tapi dipilih Malaysia. Markah seluruhannya baik. Tapi Malaysia lemah dalam 2 perkara yang saya sebutkan tadi. Top niche tenaga kerja yang mahir dan kelulusan yang lebih lambat ketimbang atau berbanding dengan Vietnam umpamanya. Tapi alhamdulillah skor yang lain menyebabkan kita menang. Jadi saya dengar Geely Proton sebut perkara yang sama, ya. Di Amerika Syarikat saya sebut juga beberapa syarikat besar yang jumpa saya. I'm talking about CEOs of the big companies. Dia sebut tentang yes, you are more efficient. Yes, it is relatively faster, but not as fast as 1 or 2 other countries in ASEAN. Dan to me is unacceptable. Sebab itu di peringkat jemaah menteri, kita tugaskan di peringkat menteri, Menteri MITI Zafrul untuk selaraskan. Saya tidak kira pelaburan itu sektor mana, kementerian mana, jabatan mana yang bertugas menyelaras untuk 18 agensi itu satu menteri. Dan di kalangan di peringkat jantung kuasa kerja, MIDA akan diberikan tanggungjawab yang lebih besar. Dan saya percaya ini dilakukan di PDC di Pulau Pinang. Tapi jangan pandang ringan. Kalau saya jumpa beberapa syarikat besar dunia, ya, gergasi, dan dia tegur perkara ini, kita mesti terima kenyataan dan hal ini boleh diperbaiki. It does not require additional cost. It doesn't require additional officers. It just require an effective execution and not to allow for any undue inordinate delay. Jadi sebab itu saya tekankan perkara ini supaya kita dapat meningkatkan prestasi dan menarik pelabur. Dan alhamdulillah seperti sudah kita tahu, kerana politik stabil, ada kejelasan, clarity dari segi dasar ekonomi, kita hanya perbaiki beberapa kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti dan saya yakin hal ini boleh dilakukan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan tahniah kepada kerajaan negeri Pulau Pinang dan PDC khususnya kerana kejayaannya sekarang untuk BKIP 3 menunjukkan bahawa Pulau Pinang
di landasan yang baik, maju dan membanggakan. Satu perkara yang sangat diunsingkan termasuk di area Batu Kawan dan Selatan di Limbung Tebal, balik pulau, ini masalah air. Kita tertangguh dengan keperluan air di Kedah dan sebagainya. Tapi berita baiknya ialah kita setuju sekarang untuk membangunkan krian high-tech yang baru, yang betul-betul di sempadan, yang juga akan ada limpahan ke selatan Seberang Perai, di kawasan Sungai Aceh umpamanya, limpahan ke situ dari Parit Buta, dan bekalan air dan tenaga akan ditumpukan dari Sungai Perak ke kawasan Krian. Nah, ini tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, dipersetujui oleh Perak, dan iaitu bekalan air yang banyak ke Krian, dan dari Krian terus ke seberang Perai. Jadi maknanya berita baik bagi Pulau Pinang, dan kita akan segerakan projek yang tersebut. Memang ada kelewatan sedikit nak dapatkan keyakinan Perak. Bukan Perak menentang, tapi Perak merasakan dia kena yakin air cukup bagi keperluan Perak. Jadi bila kita buktikan bekalan air di Perak itu jenuh, melimpah, dan Kerajaan Persekutuan akan bantu supaya menyalurkan keperluan air di Krian High-Tech, dan daripada jumlah yang besar itu memenuhi kawasan Krian dan terus melimpah ke seberang Perai. Jadi malam ini Ketua Menteri Chow boleh tidur lena. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.